واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam Ramadan yang ke-14 pada hari ini, episod yang ke-113 My Quran Time, Quran Salat Infaq. Sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan selalu kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, mendalami kepada satu ayat yang ke-216 daripada halaman yang ke-34 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Faham, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Ayat tentang qital pada hari ini ya, memberi semangat kepada kita. Ini adalah ayat yang turun bersedia tentang satu seruan Allah fardu kepada orang-orang yang beriman pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan pada tahun 2 Hijrah dahulu, dan mari sama-sama kita mulakan dengan doa agar kita dapat sama-sama mendalami apa isi kandung bagi satu ayat yang kita belajar pada hari ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat 216, iaitu kewajipan berperang ke atas orang-orang musyrik dan kafir. Ya, kewajipan berperang pada orang beriman, ya, menyerang ataupun menghadapi kepada orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mari sama-sama kita baca ayat 216 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus bersemangat setia dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infak. Alhamdulillah, dan tak lupa kepada penonton-penonton di studio, kumpulan istiqamah kita yang terus istiqamah. Mudah-mudahan perkataan itu juga menjadi semua inspirasi kepada kita semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita perkara yang paling berharga dalam hidup ini apabila kita berada di atas jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, dan kita berada jalan yang benar itu dengan penuh istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insya-Allah. Hari ini satu ayat saja sahabat-sahabat sekalian, ayat 216 yang ada 2 baris lebih, 2 baris setengah, lebih kuranglah. Ayatnya pun power, perintah bulan puasa, dan mudah-mudahan kita dapat relatekan, Ustaz Fas relatekan kita dengan kita berada di bulan Ramadan ini. Pertengahan Ramadan ini nak masuk dah 10 fasa terakhir, bimbang. Kita nak mendapat ubat ataupun penawar, nak dapatkan inspirasi ataupun motivasi yang kuat, sudah pastilah daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat mengetahui kelebihan dan kebaikannya insya-Allah. Ayat 216 sama-sama kita dengar dan hayati. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-216 surah Al-Baqarah, ayat yang ke-216 muka surat 34 Ustaz ya. Sebelum ini kita berbincang tentang beberapa perkara. Kita sudah pun bertemu tentang orang-orang beriman itu menjual dirinya mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita bertemu dengan ayat 213 itu berkaitan dengan kita berhukum dengan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada ayat yang ke-214 bercerita tentang 3 ujian Ustaz ya dalam perjuangan, dan 215 itu bercakap tentang kita perlu infak ya, infak dan infak, memberikan untuk jalan perjuangan. Apakah perjuangan yang paling tinggi, yang paling mencabar? Jawapannya adalah kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Siap-siap Allah dah beritahu awal Ustaz ya, psikologi manusia bahawa dia membenci ataupun tidak menyukai kepada satu fardu ya. Bila Allah menggunakan perkataan kutiba, sebagaimana kita berpuasa Ustaz ya, kita akan berinteraksi ataupun sudah pun berinteraksi dengan ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, difardukan kepada kamu, tertulis sebagai perlembagaan, difardukan untuk kita berpuasa. Dan tuan-tuan berpuasa, suka tak suka puasa Ustaz ya, sama ada sakit ke tak sakit ke, kalau ekstrim sakit tak puasa tapi kena ganti ya, ataupun kalau bermusafir ataupun ada kerja banyak kerja sikit kena berpuasa. Dan itulah kutiba alaikumusiyam. Maka apabila seseorang itu sudah pun bersedia ataupun dilatih dengan osyam Ustaz ya, rupanya kutiba alaikumusiyam itu turun pada 2 Hijrah, pada tahun yang sama juga turun ayat 216 ini Ustaz. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Jadi kita boleh bayangkanlah sebenarnya selama 13 tahun sahabat di Mekah itu mereka tak puasa seperti mana puasa Ramadan kita. Bila sampai tahun kedua Hijrah, puasa. Mencabar tu, dah mencabar. Tetapi ditambah lagi pada ayat 216 ini, kutiba alaikumul qital. Jadi banyak peraturan fiqh ataupun syariat turun ketika di Madinah, dan mereka bersedia kerana apa? Kerana mereka sudah dibina iman pada 13 tahun mereka di Makkahul Mukarramah. Ini modul pendidikan yang penting kita ambil, pendekatan di sekolah, dalam keluarga. Membina nilai iman itu penting kerana iman itu pada hati, sehingga kan ianya bersedia untuk menerima fardu ataupun segala arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hari pertama saja Ustaz ya, kita katakan ayah kata sila puasa contohnya kan, ataupun solat terus, anak itu belum lagi dibincangkan tentang iman pada umur 3, 4, 5 tahun ataupun 6, 7 tahun itu, maka kesannya apa? Dia merasakan arahan itu adalah daripada ayah, dan bergantung pula macam mana ayah mak cakap. Kalau mak cakap mayang, kalau tidak masuk neraka contohnya kan. Jadi dia merasakan bahawa sembahyang dikaitkan dengan agama dan agama ini adalah neraka, maka dia akan membenci kepada fardu ataupun seruan tadi untuk solat tadi. Tetapi kalau telah didedahkan tentang iman, itulah yang kita tengok pada juz pertama, tentang banyak tentang Quran, tentang iman, maka kesannya apa? Bila iman sudah dibina dalam hati setiap individu tersebut, sikit ataupun banyak, ia melenturkan hati menerima arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah ayat 216, kutiba alaikumul qital. Qital ini maksudnya adalah bunuh ataupun berperang Ustaz ya. Kalau jihad maksudnya bersungguh-sungguh. Kita boleh saja berjihad dalam pelajaran, kita berjihad baca Quran, jihad bangun sahur, berjihad sembahyang subuh, itu berjihad. Ya, jihad maksudnya bersungguh-sungguh. Tetapi bila Allah menggunakan perkataan al-qital, itu memang maksudnya membunuh ataupun perang yang melibatkan nyawa di medan perang. Jadi 13 tahun Nabi di Mekah itu, Nabi, para sahabat tidak dibenarkan untuk berperang, walaupun ada yang terbunuh Ustaz ya. Ada yang kena hempak batu, Habab dibakar ataupun Sumayyah ke apa sebagai disula dan sebagainya. Pada waktu itu tidak dibenarkan untuk berperang. Tetapi bila sudah sampai pada tahun 2 Hijrah, Allah menyatakan kutiba alaikumul qital, iaitu difardukan. Maksudnya kali ini berperang dibenarkan. Dan kita kena faham konsep berperang di dalam Al-Quran yang pernah kita belajar, dan kita akan selalu ulang setiap kali kita bertemu dengan ayat ini agar tidak salah konteks. Satu ialah fardu ini turun ketika Nabi sudah ada negara.
Ya, bila dah ada negara maksudnya adalah tentera, kan? Bolehlah bina tentera. Kalau katakan tak ada negara ataupun ada yang baca ayat ini kemudian dia individu yang tak pun melibatkan ketenteraan negara dan sebagainya, dia kata bahawa saya ni rasa nak berkital kan. Saya nak berjuang berjihad. Jadi dia start enjin kereta, motor pergi Thailand, pergi sampai nak pergi ke Palestin. Sebenarnya itu bukanlah cara memahami ayat yang turun pada waktu Nabi sudah ada negara, sudah ada pasukan, dan pasukan itulah yang diberikan izin kali ini kutiba alaikumul qital. Jadi apabila kita bercakap tentang pasukan tentera diraja kan ataupun kumpulan pengaman bagi negara kita ini, kalau kita ambil modul daripada Nabi, bina dulu iman, ya, kemudian barulah pergi pada teknikal untuk berperang ataupun mengangkat senjata. Kalau tidak, jiwa jadi lemah, Ustaz. Jiwa jadi lemah, dan Allah tahu bahawa wa huwa kurhul lakum, bahawa ianya adalah sesuatu yang kamu tidak sukai, iaitu berperang. Siapa yang suka berperang, Ustaz, kan? Hatta yang masuk tentera pun dia tak suka berperang. Angkat senjata okey, kan? Pergi berlatih apa sebagainya. Tapi bila kata kita ada misi untuk melawan komunis dan sebagainya, memang masih lagi dalam jiwa manusia ada perasaan kurhun sebentar tadi. Jadi bagaimanakah Allah memujuk dan juga melatih kepada prajurit-prajurit tentera ini? Kita berehat sebentar, kita lihat pada bahagian kedua dalam My Quran Time, Quran Salat Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Al-Quran. Pelajari dan dalami kesempurnaan bacaan mengikut hukumnya. Fahami dan hayati maksudnya. Amalkan dan jadikannya sebagai panduan kehidupan. Bukan hanya kita belajar tadabbur, bahkan kita akan belajar tajwid secara mendalam dan ada segmen hafazan. Saksikan episod baharu My Quran Time 2.0 setiap hari 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. مجاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله.
Surah Al-Azim, itulah bahagian yang kedua ataupun yang akhir daripada ayat 216. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak. Sama-sama kita ingin melihat bagaimana Allah memfardukan qital, iaitu keizinan dan juga kefarduan untuk berperang. Ya, ada ayat lain dalam Al-Quran, uzina, ya, Allah mengizinkan berperang kerana 13 tahun Nabi bersama para sahabat diuji dengan baksa wad-darra wazulzilu, digegarkan hati keimanan mereka. Pada waktu itu masih lagi mereka tidak dibenarkan untuk berperang kerana pada waktu itu tidak ada pasukan tentera, tidak ada lagi negara, dan apabila sesuatu sistem tidak muncul, maka pada waktu itu bersabar, dan jihad pada waktu itu adalah menahan diri daripada melawan. Itu adalah sebagai satu silent protest, maksudnya silent message kepada musyrik di Mekah itu bahawa dia bercakap la ilaha illallah je kot, kan, mengapa nak sampai kena hempak batu dan sebagainya. Jadi itu memberi kesan kepada lebih ramai lagi untuk melihat dan memberi perhatian kepada kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Baik. Tetapi bila sudah sampai di Madinah, sudah ada negara, ya, sudah ada sistem, maka dibenarkan, Allah mengizinkan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Dan bagaimanakah Allah memujuk kepada sahabat, ustaz, ya? Mereka di Madinah itu kaum petani. Mungkinlah kalau daripada Mekah itu mereka pernahlah tengok peperangan, ya, Nabi pernah tengok pada syariah kumpulan-kumpulan yang berjuang, ya. Tetapi orang-orang di Madinah mereka adalah masyarakat petani. Petani ini kita tanam pokok apa sebagainya, tiba-tiba perlu berperang. Jadi lebih kurang macam kata orang yang belum masuk tentera, Ustaz, ya, tiba-tiba je, okey, kita negara Malaysia mengumumkan kita memerlukan 1 juta orang untuk masuk pada pasukan tentera, Angkatan Tentera Malaysia contohnya. Pada waktu itu, apakah cara untuk memujuk dan juga melatih mereka? Allah nyatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, boleh jadi kamu bencikan sesuatu padahal ia baik bagimu. Boleh jadi juga an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, iaitu kamu cinta pada sesuatu tetapi ianya adalah buruk bagi kamu. Jadi ini adalah satu motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk para sahabat melihat dalam kacamata yang berbeza, Ustaz, ya. Memang awal-awal Allah dah cakap wa huwa kurhul lakum. Allah tidak pun menafikan bahawa manusia tidak suka berperang. Ya, jadi kalau kita jumpa ada orang kata kita janganlah doa untuk berperang, kalau boleh kita nak elak negara kita berperang. Memang itu adalah hakikat manusia yang Allah iktiraf pada bahagian pertama ayat 216. Dan apakah perang? Mari kita analisis sikit perang. Sebelum ini kita melihat pada ayat yang ke-207, ya, tentang ada manusia yang mencari redha Allah. Perang adalah untuk mencari redha Allah. Ya, bukan saja-saja suka untuk menyerang tetapi untuk melindungi. Ya, malah salah satu syahid dalam kehidupan kita, Ustaz, ya, kalau ada orang curi harta dia perjuangkan, dia pergi melawan pada perompak tersebut, terbunuh, orang itu dikira syahid. Kan, selain daripada aksiden dalam perjalanan pergi majlis ilmu, itu dikira sebagai syahid. Jadi apabila kita melihat satu qital adalah untuk mencari redha Allah, untuk menaikkan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Qital. Yang keduanya ialah qital ini adalah amal takwa. Sebagaimana kita lihat kepada ayat 213 bila Allah bercakap tentang mereka yang ataupun kita ambil 212 dahulu, orang yang beriman itu yang dinaikkan di hari kiamat tadi bukan sekadar beriman tetapi kerana walladzina taqau, kerana mereka bertakwa. Jadi orang yang beriman, dia percaya saya perlu perjuangkan kebenaran, tetapi bila disuruh untuk berperang, maka dia ambil tindakan walaupun memang dia tak suka, maka orang itu digelar sebagai orang yang bertakwa. Yang kedua. Yang ketiga ialah ketika perang ini kita berinteraksi dengan manusia. Cabaran dalam hidup ini ialah pasal kena deal dengan manusia. Kan seronok kita solat seorang-seorang, puasa seorang-seorang, kemudian masuk syurga seorang-seorang. Tak suka lah, kan. Masuk syurga mesti beramai-ramai. Ya, kita nak jumpa Nabi dengan ahli keluarga. Jadi bila kita cakap tentang yang seronok, yang sukanya dekat syurga itu pasal ramai-ramai, jumpa ramai-ramai, maka kita kenalah jumpa orang dalam hidup kita ini. Dan ada setengah orang dia kata saya tak sukalah jumpa orang, kan. Kalau cakap orang, ajak orang pergi My Quran Time untuk ajak ke arah kebaikan dekat pejabat, CEO nak perjuangkan Quran, nanti orang kata saya ni alim sangat, saya kena kutuk. Tapi itulah bayaran yang perlu dibayar apabila kita
ingin melaksanakan takwa, dan salah satu daripada fardu yang diberikan di sini adalah qital, kena berinteraksi dengan manusia. Itu cara untuk kita pergi ke syurga Allah SWT. Bila bercakap tentang syurga, dah dinyatakan pada ayat 214 ada 3 ujian Ustaz ya. Ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ya, ada masa dia mungkinlah dia senang ajak orang datang, tapi ada masa dia mungkin dia kena bayar, kena tak cukup duit, ataupun dia sakit pasal guna kesihatan dia apa sebagainya. Dan yang ketiganya adalah sampai orang memberi ancaman, jangan ajar Quran, jangan nak cakap pasal-pasal Islam, kalau tidak cold storage. Contohnya kan, awak akan dibekukan, masuk ke jabatan tertentu, duduk kat situ, ataupun ada yang dapat sampai ancaman bunuh Ustaz. Ya, kerana nak cakap pasal kepada kebenaran ataupun kepada Islam. Dan qital ini juga bila kita nak melaksanakan perang ini, kena ada infak, kena ada sumber ekonomi yang telah disentuh pada ayat 215. Jadi Allah sudah setkan beberapa perkara, barulah dibawakan kepada qital. Jadi apabila seseorang itu ada mindset untuk mencari redha kepada Allah SWT, maka pada waktu itu Allah memberi nasihat, ada perkara yang kamu benci tapi sebenarnya baik bagi kamu. Pasal apa? Pasal kita sekarang ini sudah berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan lagi ikut kepada diri kita. Kan? Kalau ikut pada diri kita, datang ke majlis My Quran Time pun susah. Kan? Pasal lepas tu kena jumpa kepada kawan lain, lepas tu kena duduk kat sana, kemudian pergi ke sana, diberi arahan sana sini. Tuan-tuan yang berada di rumah, kalau nak dengar Quran Time pun, kan, kalau seorang okey, tapi kalau nak minta anak ikut, kemudian anak kata, mak sibuklah mak, kan, tak sempat lah, pukul 12, mengapa pukul 12, tak boleh ke pukul 5, tak boleh pukul. Jadi bila berinteraksi dengan manusia ini, itu satu perjuangan, ya. Dan perjuangan berinteraksi dengan manusia yang paling tinggi namanya adalah al-qital, yang mempunyai sifat kadang-kadang kita rasa macam tak baik, tak elok, tapi rupanya elok. Kadang-kadang apa yang kita rasa suka, rupanya tak suka Ustaz. Kita suka sangat kalau boleh kumpulan Istiqamah yang berada di studio ini tidak ada masalah walaupun sedikit. Kan? Semuanya makanannya okey, kemudian tempat duduknya okey, kemudian tak ada masalah. Setiap kali nak datang boleh datang, bila tak nak datang boleh tak nak datang. Kan bagus macam tu, kan? Kalau katakan tuan-tuan yang berada di rumah, bila baca Quran, bila setiap kali dengar saja terus faham Ustaz, ya. Tetapi kadang-kadang kalau kita belajar dengan cikgu tu akan tegur Ustaz. Kan? Cikgu tu tegur cara bacaan yang kita nak belajar sebentar nanti, kan? Dan kemudian bila tegur tu, benda itu kata tak suka saya kena tegur-tegur ni. Padahal itu adalah lebih baik bagi kita yang sedang belajar Al-Quran. Kalau kita suka yang tak kena tegur, Ustaz, ada tak kelas yang baca Quran tak payah kena tegur Ustaz? Ada tak? Oh, sukar tu. Sukar. Kadang-kadang yalah, memang mungkin kita rasa bila baca Quran tu kalau boleh orang tak tegur lagi baik, kan? Lagi baik. Tapi dalam keadaan kesalahan manjang macam Ya. Dan yang boleh tak kena tegur Ustaz ialah kalau tengok My Quran Time depan TV, kan, ustaz tak tegur. Kan? Okey, duduk je, kan. Lepas tu rasa orang lain yang kena tegur. Rasa macam betul semua. Rasa macam betul, ya. Tapi bila test balik depan cikgu, ada lagi silap, kan? Kena tegur. Itulah hakikat bila kita berinteraksi dengan manusia dalam kita berbuat amal. Memang ada perkara yang kita suka tetapi itu adalah buruk, ada yang kita tak suka, ya, tetapi ia adalah baik bagi kita. Jadi ini adalah prinsip umum sebenarnya tentang segala amal takwa. Segala amal takwa dia ada nilai-nilai yang itu yang perlu kita faham, dan ini membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu kita saksikan wa asa an takrahu syai'a. Ya, perkataan yang kita ingin fokuskan adalah kariha, benci, tidak suka. 41 kali disebut dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa, dalam surah Al-Anfal, dalam surah At-Taubah, nak menceritakan kariha ini Ustaz, tidak seperti yang kita impikan. Ya, kita harapkan saya boleh tadabbur Quran, tapi rupanya kena belajar 3-4 jam, kan? 3-4 jam itu yang kalau saya saja yang tak suka, yang pasal 3 jam sehari, kan? Tapi dia memberi kesan kepada keluarga, 3 jam kena tarik masa, kan? Tetapi ia adalah khairul lakum, ia peluang untuk mendapat barakah daripada Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara-perkara inilah yang istilah zaman sekarang dalam management Ustaz ni, pengurusan, namanya opportunity cost. Ya, cost yang kita kena ambil untuk mendapatkan sesuatu peluang. Nak dapat faham Quran, kenalah
hilang 3 jam. Kan? Kalau kita nak 3 jam tetapi dalam sesama faham Quran, dia tidak ada istilah itu dalam kehidupan kita. Kita kena gantikan dengan apa yang lebih bermakna, yang lebih bernilai di dalam kehidupan. Jadi kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini untuk kita melihat bahagian hujung bila Allah terus memujuk kepada mereka yang ingin bertakwa melakukan fardu al-qital dalam ayat 216. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. وارزقنا تلاوته. Hajde da obilježimo World Quran Hour, da provedemo 1 sat sa veličanstvenim Koranom 22. dana Ramazana, odnosno 13. dana aprila, od 12 do 1 sat popodne, sa porukom sure Al-Insan, humaniziranje umeta i suosjećajnosti, interakciji sa veličanstvenim Koranom. Čitajte, razumite i primijenite. Dođite i pridružite nam se. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay. For those who are loyal and true will be rewarded with joy anew. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. Oh, qasidah sikit Ustaz. Ya, setiap hati cenderung kepada apa yang dia cinta, Ustaz ya. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Sebaik Ustaz Fah terjemah. Kalau saya tak terjemah.
Dan kita cinta, kita cenderung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ustaz ya. Ya. Harapnya dengan kita banyak berselawat pada Ya. setiap hari pada bulan Ramadan ini terutamanya kerana kita tengok sebentar tadi inilah jalan hidup Nabi. Allah. Ya, kalau tidak kita rasa macam tak berapa nak gemarnya, nak puasa ke, nak masak ke, nak bangun sahur ke ya, tetapi memang ketika ada kebaikan pada sesuatu itu Allah jelmakan bukan terus nampak kebaikan Ustaz Ya, kan. Dia ada dia punya singkapan-singkapan dia itu tadi masya-Allah. Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Muhammad, mengikut petunjuk dan Al-Quran dan bukti kita lah. Pada saat ketika ini kita hadir di studio dan penonton-penonton di rumah, di depan kacamata TV, sama ada online ke di FB dan sebagainya, kita berusaha untuk memahami kitab suci Al-Quran Karim yang telah dibawa bertukuh lumus oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, alhamdulillah kita nak lihat slide kita untuk tajwid kita pada kali ini ayat 216. Tak ada pilihan lah, satu ayat ni je hari ni ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fokus kita pada apa nama ni, menyempurnakan hukum izhar pada kalimah kurhul lakum. Kalimah apa? Kurhul lakum. Iaitu tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Wa huwa kurhul lakum. Wa huwa kurhul lakum. Tanwin bertemu dengan lam. Maka hukumnya di situ apa dia? Hukum dia idgham. Hukum dia tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka hukumnya adalah idgham bila gunnah ke ma'al gunnah. Bila gunnah. Okey, hukum ni adalah idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan huruf lam. Maka dibaca secara asal dia wa kurhun. Wa huwa kurhun. Suara tanwin, suara nun tu ada pada tanwin ha itu. Tetapi apabila dah jumpa dengan lam, suara tanwin tu dah dimasukkan ke dalam lam. Suara nun dimasukkan ke dalam huruf lam, maka jadilah dia wa huwa kurhul lakum. Nun dah tidak ada lagi. Tak boleh lagi kita baca wa huwa kurhun lakum. Ada juga nun. Tak ada lagi dengung. Kerana dimasukkan secara total makhraj huruf nun dan tanpa digunnahkan. Okey, kita lihat yang kedua pula. Kerana dalam ayat 216 ni, Safas dan sahabat-sahabat semua banyak perkataan wahwa. Kita lihat slide kita kedua. Menjelaskan sebutan perkataan wahwa. Baik, dalam Quran banyak kita jumpa perkataan wahwa. Okey, yang mana huwa ni kita nak kena jelaskan huruf ha tu. Huruf ha kalau berada selepas ataupun sebelum huruf ha, mudah untuk dilakukan kesilapan. Okey, apatah lagi ha ni diapit dengan dua waw. Wa huwa sebab tu huruf ha tu diangkatkan suara sebab sifat dia agak lemah. Maka lagi-lagi bila bertemu dengan waw. Wa huwa biku, kita baca dalam Quran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam ayat ni wa huwa kurhul lakum. Cuba sebut. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Sekali lagi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an tuhib wa asa an
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Okey, mana perkataan wahwa dijumpa dalam Al-Quran, kita mesti jelaskan huruf ha. Kerana dia akan jadi macam wawa, satu. Ha itu tak jelas. Wawu bunyi hu, tak bunyi hu. Yang kedua, ataupun ha itu bunyi seakan-akan mati. Wahuwa biku, wahuwa. Okey, huruf ha. Sebab tu kita baca dengan ha baris depan. Ada riwayat Imam Imam Abu Amru, perkataan wahwa dibaca dengan wahwa, dimatikan terus. Wahwa bikulli syai'in alim, wahwa ala kulli syai'in qadir, dimatikan. Itu dalam riwayat ataupun qiraat yang lain daripada kita lah. Kita perkataan wahwa masih membaca dengan baris depan. Wahwa, wahwa. Baik, alhamdulillah, kita ulang sekali lagi perkataan dalam ayat 216 ini. Kerana ada berapa wahwa kat situ? 1, 2, 3. Dan perkataan ha pun banyak dalam ayat ini ya. Huruf ha. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Dari sudut makna pula dia terbalik kan. Wa asa an takrahu, kamu sangka kamu benci tapi dia adalah baik bagi kamu. Kemudian wa asa an tuhibbu, kamu sangka kamu suka tapi dia tak elok bagi kamu semua. Sekali lagi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Bini celebrate World Quran Hour, 1 hour with Al-Quran on 22nd Ramadan, 13th April 2023 from 12 p.m. until 1 p.m. with the mission of Surah Al-Insan, humanizing the Ummah. World of Compassion, interact with the Al-Quran, read, understand and apply. Vin Zuanu. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay. For those who are واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Kita sama-sama mendalami kepada ayat 216 yang kita sudah pun cuba menghafalnya sebentar tadi, dan harapnya ia je memberikan perspektif kepada kita bahawa salah satu daripada amal takwa yang tinggi yang menjadi puncak di dalam agama ini, salah satunya adalah al-qital, di mana ia melibatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah amal takwa, ia melibatkan kepada manusia dan ada ujian di sebalik amal takwa tersebut, dan kita perlu menggunakan segala sumber yang kita ada, infak, untuk memastikan ianya menjadi saham untuk kita mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah 5 perkara Ustaz ya. Kita boleh simpulkan dengan RTMUI, ya, redha Allah, kemudian takwa, kemudian melibatkan manusia, ada ujian, dan juga yang kelimanya perlu infak. Ya, dan ini adalah suatu perkara yang Allah beritahu dalam ayat 216 ini. Bila melibatkan amal takwa, mesti ada dia punya opportunity cost-nya tadi, iaitu nampak macam benci, tak suka, tapi sebenarnya baik bagi kita. Ada sesuatu yang berlaku dalam hidup kita ini yang kita rasa kita suka, tetapi rupanya tak baik. Macam kita suka makan gula lah Ustaz, kan? Tapi kalau lebih sangat dia tak baik, kan? Tapi kalau makan ubat tu kadang-kadang pahit, kan? Tetapi itu adalah sesuatu yang memberi kebaikan. Maka mari sama-sama kita baca ayat 216 sekali lagi bersama rakan-rakan di studio untuk sama-sama kita hafal dan jadikan ini sebagai prinsip dalam hidup kita dalam melakukan segala amal takwa mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sila Ustaz. Baik, Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian, jom sama-sama penonton-penonton di rumah dan juga di studio untuk sama-sama kita ulang ayat 216 secara bertalaki ataupun saya baca satu potong kemudian diikuti oleh semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Satu dua. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat 216 Ustaz ya. Alhamdulillah jelas terang dan moga-moga terus dihafal Ustaz ya, dapat dibawa dalam hidup kita ini. Kalau ada ketika menjadi seorang ibu, seorang ayah, sebagai seorang pelajar Al-Quran, ada benda-benda yang kita tak suka dalam perjalanan itu, kita kena ingat bahawa di sebalik yang kita benci itu ada kebaikan yang lebih besar yang sedang Allah siapkan. Dan kalau kita harapkan bahawa dibentang kapet merah sebagai seorang ibu kan, maksudnya sebagai seorang ayah, sebagai seorang ketua, senang segala-galanya, ada kemungkinan itu adalah ayah ibu yang paling lembik Ustaz ya, yang paling lemah sekali. Kerana apa? Kerana nak yang senang-senang sahaja, tidak ada ujian yang kita maklum sebentar tadi. Bila kita mengamalkan amal takwa menuju syurga Allah ini, sama ada dia melibatkan batsa wa darra wa zulzilu, itu boleh berlaku di dalam perjuangan amal kita itu tadi. Dan di hujung itu, di hujung ayat 216 Allah menyatakan wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Biasalah Ustaznya, kadang-kadang bila bercakap tentang perang, siapa suka? Ya, siapa suka? Macam-macam akan. Kalau orang munafik je kata saya ada isteri, saya ada anak, ada kambing, ada apa sebagainya. Kalau nak belajar Quran ini, saya ada ikan belum bagi makan, nak masak, apa lagi? Kucing kena bagi makan. Jadi saya sibuk. Jadi tak bolehlah baca Quran. Contohnya kan. Tetapi bila kita tahu bahawa mungkin sibuk juga, tetapi kita cuba juga untuk menguruskannya, dalam kepayahan-kepayahan itu sebenarnya ada kebaikan. Dan kalau kita nak yang mudah-mudah, apa yang kita suka sahaja, kemungkinan kita tak dapatlah belajar Quran sebagai satu amal takwa dalam kehidupan kita. Jadi bila Allah menyatakan wallahu ya'lam, Allah nak beritahu kepada jiwa kita, pemikiran kita yang bising kadang-kadang ya, bila nak buat amal takwa, contoh kan, kita nak pergi sembahyang fardu subuh ataupun tarawih contohnya, dia bising, dia cakap mungkin nanti imam baca panjang kot kan, ataupun mungkin orang sebelah tu berbau kot, jadi baik saya sembahyang tarawih seorang-seorang kat rumah. Lepas tu daripada 20 jadi 8 jadi 2 rakaat ya. Kerana apa? Kerana nak yang dicintai sahaja. Tuhibbu syai'an ya. Tuhibbu syai'an yang kita belajar tadi. Jadi bagaimana untuk kita nak senyapkan kebisingan dalam pemikiran ataupun dalam perasaan kita, Allah yang tahu. Kan, Allah lebih tahu. Allah dah cakap dah bahawa ini tarawih, ini solat, puasa, ini ada kebaikan. Kita berhikmat pada keluarga, ini ada kebaikan. Allah tahu. Jadi janganlah bising. Betul. Wa antum la ta'lamun. Kamu tidak mengetahui. Pasal kalau kamu tahu sangat, kamu uruskanlah diri sendiri. Lebih kurang begitu ya. Apabila kita tadabbur ayat ini, sehingga kan Imam Jalalain menyatakan bila kita tahu bahawa ya, apa-apa yang baik bagimu sedang kamu tidak mengetahui yang demikian itu, maka bersegeralah ya, bersegeralah. Pasal apa? Pasal kita tak tahu the whole picture, apa yang akan berlaku. Kadang-kadang rasa ketika belajar Quran Ustaz ya, ada cabaran itu, kena marah lah apa sebagainya. Ingat kan, rasanya tak payahlah kot kan, berhenti je lah belajar Quran, kena tegur dengan cikgu, dengan urus dia lah sebagainya. Tetapi rupa-rupanya itu adalah package untuk mendapat kebaikan. Terus jalan. Jangan kita berhenti. Kerana apa? Kalau Nabi berhenti Ustaz ya, kalau ujian-ujian yang ada ni, sepatutnya Nabi lagi patut berhentilah kan. Kaya kena infak kan, kemudian kena embargo dengan ekonomi, tak boleh makan minum lah apa sebagainya, sampai dapur tak berasap, kena share kurma pula itu. Kalaulah Nabi orang yang terus saja give up, maka kesannya kita tidaklah mendapat nikmat paling besar, iaitu Al-Quran yang kita baca
pada hari ini. Inilah semangat perjuangan kita pada Ramadan ini yang kita ingin bawa selepas Ramadan, membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu yang pertama ialah kita rela berkorban harta dan jiwa untuk agama. Ya, kita rela berkorban sebagaimana kita dah belajar ayat 215 sebelum ini, infak. Ya, infak untuk perjuangan agama. Yang pertama. Yang kedua, segera sahut seruan jihad selagi ada fitnah dan kemusyrikan di atas muka bumi. Ya, dan apa sahaja perjuangan untuk kebaikan, kita terus ambil peluang untuk join, untuk kita sertai, kerana kita tidak mahu tertinggal dalam amal takwa untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sukakan segala perintahnya, ya, dan bencikan segala larangannya. Ya, kita belajar untuk menerima, mencintai segala suruhan Allah, kerana kita tahu bahawa kita tak tahu. Ustaz, ya, kita tak tahu bahawa kita banyak benda tak tahu. Jadi yang paling pasti tahu adalah Allah. Yang kita doa, Allah selalu memberi hidayah, memimpin kita dalam melakukan amal takwa pada bulan Ramadan, pada bulan-bulan yang seterusnya bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, kami sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang suka memberi keampunan, ya Allah, maka ampunkanlah kami, ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Janganlah kau biarkan kami keluar daripada Ramadan ini kecuali kau ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, terimalah akan taubat kami, ya Allah. Bebaskanlah kami daripada azab neraka-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami ahli syurga, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami istiqamah, ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah perjalanan kami, ya Allah, hidup kami di dunia, dan permudahkanlah perjalanan kami di hari akhirat nanti, ya Allah, sehingga bertemu-Mu, ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini menjadi seorang pejuang amal takwa. Ya, salah satu puncaknya itu adalah qital, perjuangan di medan perang. Tetapi kalau belum lagi dapat seruan, Ustaz, ya, belum lagi hayya 'alal jihad, belum lagi dikumandangkan, terus berjuang sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang individu hamba kepada Allah. Teruskan semangat perjuangan itu, dan sudah pun kita diberikan panduan. Kalau ingin berjuang ini, maka kita kena menyerahkan diri kepada Allah dan senyapkan, ya, kebisingan dalam pemikiran dan hati kita, iaitu Allah lebih mengetahui, Allah sedang menawarkan kebaikan yang banyak untuk saya dan ahli keluarga saya. Kita bertemu lagi dalam ayat seterusnya dalam episod akan datang. My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. واجعله لنا هجتين